subsidi minyak masak berbotol ini selama 3 bulan. Tetapi kerana ekonomi masih tidak dibuka ketika itu, jadi kita terus sambungkan. Dan seperti kita tahu, 1 April kita telah membuka ekonomi kita, jadi tiada keperluan nanti untuk minyak masak berbotol, maka kita hentikan subsidi untuk minyak masak berbotol, tetapi untuk kegunaan rakyat biasa, B40 dan sebagainya, minyak masak berpaket, kita masih teruskan subsidi sebanyak RM4 bilion. Dan kesan daripada subsidi yang diberikan, tahap inflasi Malaysia kekal rendah dengan 2.8%. Saya kira paling rendah di Asia Tenggara dan juga mungkin seluruh dunia. Inflasi kita kekal pada 2.8%. Dan jika subsidi tidak diberikan, inflasi mungkin meningkat kepada 8 hingga 11%. Saya bandingkan dengan negara lain. Negara jiran kita, Thailand, 7.7% inflasi. Singapura, 5.6%. Maknanya kerajaan berbelanja lebih daripada 77 bilion bagi memastikan rakyat tidak terkesan teruk akibat daripada kenaikan harga barang yang berlaku di seluruh dunia. Turut diperjelas Perdana Menteri mengenai fokus pasukan khas jihad tangani inflasi yang tertumpu kepada isu harian terkini dihadapi rakyat. Buat masa ini, tumpuan terarah kepada kenaikan harga barang. Fungsi penubuhannya pula tidak sama dengan Majlis Tindakan Sara Rakyat (NAKCOL) yang melihat permasalahan rakyat secara menyeluruh. Kekerapan bermesyuarat juga berbeza. NAKCOL mesyuarat dulu 2 kali setahun, sekarang saya 2 bulan sekali, tetapi pasukan petugas khas inflasi menangani inflasi ini mesyuarat 2 kali seminggu, hari Senin dan juga hari Khamis, dan dia mesti melaporkan kepada rakyat tentang apa tindakan yang akan dilakukan. Sementara itu, Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa meminta pengilang segera menurunkan harga minyak masak botol sekurang-kurangnya 10% lebih rendah berbanding harga jualan ketika ini. Kerjasama itu dituntut susulan penurunan harga sawit di pasaran kini. Memohon kerjasama semua pengilang-pengilang dan dalam masa seminggu 2 daripada sekarang, kita ingin melihat harga minyak masak diturunkan kepada satu paras sekurang-kurangnya 10% lebih rendah daripada harga ianya dijual sekarang, iaitu lebih kurang pada harga RM42 bagi botol 5 kilogram. Program jualan lebih murah keluarga Malaysia diperluas bagi membantu rakyat mendapatkan bekalan keperluan harian pada harga lebih murah daripada pasaran. Pelaksanaannya mulai bulan depan melibatkan 5 kementerian diterajui KPDN HEP. Program menyasarkan 613 lokasi berbanding 222 sebelum ini dengan memfokuskan barang-barang keperluan harian utama seperti ayam, telur, minyak masak dan beras. Kalau dulunya kekerapannya 2 kali sebulan, kali ini sasaran yang dimatlamatkan adalah pada setiap minggu sepanjang bulan. Artinya 4 kali sebulan di setiap kawasan daripada 613 kawasan yang telah dipilih. Ini bermakna sebulan saja akan ada lebih kurang 2,400 lokasi premis jualan lebih murah ini, dan juga akan berjalan selama kalau 5 bulan, artinya hampir 12,000 program jualan lebih murah akan dilaksanakan dalam sepanjang tahun 2022 ini. Mengenai inflasi pula, beliau berkata satu pelan jangka sederhana dan panjang akan diwujudkan bagi mengatasi kesannya. Negara perlu membuat persiapan kerana sebagai sebuah negara perdagangan,
kesan daripada inflasi negara-negara lain akan turut dirasai kemudiannya oleh negara kita. Oleh itu, beberapa langkah yang lebih berjangka sederhana dan jangka panjang perlu digarapkan. Saya telah memaklumkan pada jawatankuasa satu pasukan yang terdiri daripada pakar-pakar ekonomi akan membantu jawatankuasa kita ini untuk membentuk satu framework bertindak yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Dan saya telah memberi masa pada mereka dalam masa 1 bulan untuk menyiapkan suatu kerangka pelan tindakan. KPDN-HEP Perak merekodkan 451 kesalahan pelanggaran peraturan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 sejak Januari 2022 hingga akhir bulan lalu. Ia hasil pemeriksaan ke atas hampir 45,000 premis di seluruh negeri itu. Kompaun keseluruhan dikeluarkan bernilai RM100,000. Di samping itu terdapat juga beberapa operasi dilaksanakan, antaranya OP 1980, OP Serantai 820, OP Pasar dan yang terbaru OP ATM atau persingkatan kepada ayam, telur dan juga minyak masak. Bagi memantau harga keperluan asas seperti ayam, telur, sayur, minyak masak dan sebagainya. Di Port Dickson, sebuah premis diserbu gara-gara menyimpan minyak masak melebihi had dibenarkan bagi tujuan perdagangan tanpa permit yang sah. Tindakan dibuat penguatkuasa KPDN-HEP Putrajaya Jumaat lalu berdasarkan maklumat awam. Hasilnya, 44 kotak mengandungi 176 botol minyak masak 5 kg bernilai hampir RM8,000 dirampas. Pasukan Gerakan UMNO PJ Kedah menumpaskan sindiket penyelewengan minyak diesel bersubsidi. Ia hasil serbuan di sebuah kawasan lapang berpagar zinc di Kampung Pondok Labu Kulim yang dijadikan storage sebelum bahan api itu diseludup keluar ke Thailand. 8,839 liter diesel bernilai RM19,000 dirampas. Juga 2 lori 5 tan dilengkapi 8 tangki fiber berisi diesel. Turut ditahan 2 suspek terbabit kes berkenaan. Kes diserah kepada KPDN-HEP. Kita ingin memohon kerjasama semua agensi berita dan pelapor-pelapor termasuklah di media elektronik dan media cetak memastikan kesahihan satu-satu laporan supaya tidak berlaku laporan yang sengaja disensasikan. Mestilah kita memberi laporan seberapa tepat yang boleh kerana kita tidak mahu memberi bukan saja gambaran yang salah ya, sebab ini semua ada kaitannya dengan soal kenaikan harga, panic buying dan tidak membantu dalam usaha kita nak mengawal impak daripada inflasi dan kenaikan harga barang. Kira-kira 140,000 keluarga miskin Tegar di Malaysia akan dikeluarkan daripada senarai kelompok itu dalam tempoh 3 tahun setengah. Ia dilaksana melalui pelbagai program yang dapat meningkatkan pendapatan mereka, antaranya program pembasmian kemiskinan Tegar Keluarga Malaysia BMTKM. Fasa 1 BMTKM mula dilaksana bulan lalu membabitkan 80 lokaliti perintis. Program yang akan dilaksanakan adalah untuk meningkatkan pendapatan yang merangkumi projek-projek pertanian, penternakan, usahawan, pemasaran serta pembangunan minda dan motivasi. Anggaran pendapatan tambahan adalah kira-kira RM300 hingga RM1,000 sebulan. Bagi memastikan kejayaannya, pemantauan menyeluruh akan dilaksana Jawatankuasa Peringkat Daerah dan Cawangan berdasarkan data Unit Penyelarasan
ICU Jabatan Perdana Menteri, 44,829 ketua isi rumah dikategorikan miskin tegar pada 2020. Jumlahnya meningkat kepada hampir 145,000 akhir bulan lalu berikutan impak pandemik COVID-19 dan pengguna metodologi pendapatan garis kemiskinan PGK 2019. Industri tempatan digalak mempelbagaikan produk pengganti barangan ekspor bagi merebut peluang permintaan dalam pasaran baharu yang wujud akibat konflik Rusia-Ukraine. Kemudahan dan bantuan yang disediakan kementerian berkaitan perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Kerajaan komited untuk melonjakkan prestasi perdagangan antarabangsa dan pelaburan negara dengan menggalakkan penerokaan pasaran baru bersama negara-negara dagang yang tidak terlibat dalam konflik tersebut. Ini dilakukan melalui komitmen konsesi tarif di bawah 16 perjanjian perdagangan bebas yang berkuat kuasa dan telah diratifikasi oleh Malaysia, khususnya dengan negara sumber bagi bahan mentah atau separa mentah atau telah diproses industri pembuatan produk ekspor Malaysia. Maybank menerima penarafan AA oleh MSCI ESG Ratings untuk tahun kedua berturut-turut sekaligus meletakkannya antara 36% teratas daripada 189 bank di peringkat global. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Maybank, Datuk Khairul Saleh Ramli berkata, penarafan berdasarkan penilaian terhadap dasar dan amalan kemampanan merangkumi 7 bidang, antaranya pembiayaan kesan alam sekitar, pelindungan kewangan, akses kepada kewangan, privasi dan keselamatan data. Skor AA turut didorong amalan perlindungan pengguna yang kukuh, kewujudan talian aduan dan pilihan pengubahsuaian pinjaman untuk pelanggan yang menghadapi masalah kewangan. Setiap keluarga Malaysia merupakan komponen penting. Jawapannya sepenuhnya ke dalam Dewan Rakyat. Bawa ini supaya Parlimen peraturan nak mencelah beritahu saya. Ya, InsyaAllah saya benar. Saya akan wajar bagi amaran tidak mengganggu sesi perbahasan. Bisa tarik balik kenyataan itu. Bersua kembali. Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan mengenai isu pembekuan penghantaran pekerja asing dari republik itu hari ini. Tujuannya memastikan segala salah faham dan isu berbangkit berkaitan MOU dimeterai dua negara diselesaikan. Keputusan mengenainya dijangka diumum 2 hari lagi. Suka untuk saya ingatkan bahawa kita mewakili kerajaan akan sentiasa memastikan pengurusan pekerja asing di Malaysia sentiasa berlandaskan kepada kedaulatan undang-undang negara dan pada masa yang sama menjamin bahawa semua pekerja asing yang berada di Malaysia dilindungi secara saksama mengikuti undang-undang yang ada dalam negara kita. Mesyuarat jawatankuasa bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Manusia mengenai pengurusan pekerja asing turut memberi kelulusan pengambilan pekerja asing daripada 15 negara melibatkan pelbagai sektor ekonomi. Juga bersetuju meneliti kesesuaian semua sektor pekerja asing termasuk subsektor yang telah dibekukan. Bagi memenuhi keperluan industri, mesyuarat pada hari ini juga bersetuju untuk membenarkan pekerja asing digajikan dalam subsektor yang dahulu kita bekukan, iaitu barang lusuh dan subsektor dobi. Ini antara lain kita juga bersetuju untuk membenarkan pekerja asing daripada semua 15 negara sumber untuk bekerja dalam sektor perkilangan, pembinaan dan perkhidmatan. Inilah perkara baru yang telah pun kita teliti dan bersetuju dalam mesyuarat tersebut.
Sementara itu, Komuniti Perniagaan Tempatan menyokong keputusan kerajaan menangguhkan pelaksanaan nisbah 80-20 bagi kuota pekerja tempatan kepada pekerja asing dalam sektor pembuatan. Langkah itu memberi kelegaan kepada pemain industri yang ketika ini berdepan beberapa cabaran utama termasuk kekurangan tenaga kerja dan peningkatan kos operasi. Presiden Persekutuan Penguilang Malaysia FMM Tan Sri Soh Tian Lai berkata kekurangan tenaga kerja menyebabkan syarikat mengalami kelewatan dalam memenuhi penghantaran barangan, kehilangan pelanggan sedia ada dan kehilangan perniagaan berpotensi. Beliau yang mewakili 51 organisasi, Persatuan Pedagang dan Dewan Perniagaan menjelaskan proses mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing menerusi automasi sudah berlaku namun secara berperingkat. Tambahnya, tidak semua tenaga kerja boleh digantikan dengan automasi. Justru permintaan bagi memenuhi keperluan tenaga buruh akan tetap berterusan. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri sebelum ini mengumumkan penangguhan pelaksanaan syarat tersebut bagi tempoh 2 tahun. Selesai menunaikan rukun Islam kelima, penerbangan pesawat Saudi Arabia SV5612 dari Jeddah yang membawa pulang kumpulan pertama 298 jemaah haji Malaysia selamat tiba di KLIA pagi tadi. Kita ikuti laporan Nurul Asmawati Harun. Kepulangan mereka diraih dan disambut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Ahmad Marzuq Syahari bersama petugas-petugas tabung haji TH. Okey, alhamdulillah semuanya selamat, melainkan setakat ini hanya ada seorang saja yang meninggal. Dan ada beberapa orang sedang dirawat di hospital kerana pelbagai masalah, antaranya heat stroke lah. Jadi saya menasihatkan jemaah haji yang masih lagi berada di sana supaya menjaga kesihatan, banyak minum air dan jangan terdedah kepada panas lah yang paling penting selain daripada kawal jangkitan COVID. Perasaan bercampur baur dikongsi sebaik tiba di tanah air antara sebab meninggalkan tanah suci Mekah dan rindu pada keluarga di Malaysia. Alhamdulillah, bersyukur sangat saya dan isteri dapat menyelesaikan segala kerja haji dengan sempurna. Sangat bersyukur sangat-sangatlah. Segala perjalanan kami di Tanah Suci diuruskan dengan baik oleh tabung haji. Semua penginipan, semua proses semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Perasaannya orang kata tu sangat gembira dapat berjumpa balik dengan anak, dengan keluarga. Tapi bila meninggalkan Tanah Suci itu memang sangat sedih. 49 penerbangan menerusi Malaysia Airlines dan Saudi Airlines dijadual membawa kesemua 14,305 jemaah haji Malaysia pulang ke tanah air secara berperingkat. Penerbangan terakhir dijadual 13 Ogos depan. Kita mendoakan supaya penerbangan seterusnya berjalan baik dan lancar untuk seterusnya sehingga penerbangan terakhir daripada Saudi ke Malaysia. Alhamdulillah, kelancaran proses akan jemaah haji berjalan baik. Kita ada juga melalui proses screening oleh KKM. Setelah lebih 2 tahun, kita tidak dapat menyaksikan suasana sebegini di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Hari ini, kumpulan pertama jemaah haji Malaysia telah selamat tiba di tanah air, dinantikan oleh wajah-wajah ceria yang tidak sabar untuk melepaskan rindu setelah lama tidak bersua muka. Kita mengharapkan para jemaah kita dikurniakan haji yang mabrur. Nurul Asmawati Harun, RTN. Kerajaan berjada mewujudkan satu mekanisme baharu bagi mengawal permohonan visa furada dari Arab Saudi, seterusnya mengelakkan kes penipuan membabitkan dokumen itu berulang. Kita mengalu-alukan kerajaan Saudi beri visa furada. Terima kasih sangat-sangat. Itu sebagai nilai tambah kepada pengurusan haji kita. Tetapi yang menjadi malangnya apabila ada travel tertentu, individu tertentu yang mengambil kesempatan untuk menawarkan pakej visa haji furada yang palsu. Kerana visa haji furada ini sangat limited. Kita akan bincang dengan Motek lah.
Umat Islam di Malaysia disaran berwaspada dan tidak mudah terpengaruh dengan tawaran berkaitan pelaksanaan ibadah haji termasuk visa furada yang mencurigakan. Baik, berita perdana malam ini kita teruskan dengan perkembangan sukan. Rakan penyampai Akhtar sudah bersedia? Silakan. Chia Lek Hau terus gah di persada antarabangsa. Damok gegar litar Algarve, Portugal. Assalamualaikum, terima kasih Syahril dan juga Hazel. Kita mulakan dengan perkembangan atlet para negara. Pemain persorangan lelaki Chia Lek Hau terus mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Terbaru dia yang beraksi dalam kategori SU5 iaitu masalah fizikal muncul juara di kejohanan 4 negara para badminton antarabangsa 2022 di Dublin, Ireland. Lek Hau yang turun selaku pilihan utama menundukkan pemain pilihan kedua Jepun Taiyo Imai 21-17, 21-16 pada perlawanan akhir sekaligus menjulang kejuaraan ke-11-nya. Penyandang juara Paralimpik itu turut merangkul kejuaraan berganda di Dublin dengan memenangi acara bergu lelaki bersama gandingannya Muhammad Faris Ahmad Azri. Turut membawa pulang pingat emas adalah bergu lelaki berkerusi roda negara Muhammad Ikhwan Ramli dan Nur Azwan Nurlan. Ikhwan turut meraih pingat perak dalam acara perseorangan lelaki WH1 iaitu masalah fizikal. Kontingen negara ke Sukan Para ASEAN APG ke-11 di Indonesia bakal diletakkan sasaran lebih rendah. Ketua Kontingen Malaysia, Kolonel Besar Mat Nur Azam Arifin berkata, ia mengambil kira saiz kontingen yang dihantar pada kali ini. Kita tidak upaya letakkan sasaran yang tinggi kerana jumlah atlet yang akan pergi adalah tidak ramai. Berbanding dengan saya lihat Indonesia, tuan rumah dan juga dari Thailand. Saya tinggal membawa lebih 300 orang atlet kontingen ke sana. Tetapi kita punya target yang besar untuk atlet-atlet yang punya nama dalam sukan ini. Dan kita akan umumkan kemudian. Beliau menyatakan perkara itu selepas mengunjungi latihan kontingen di Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik di Ibu Negara. Kontingen negara disertai 117 orang dengan 73 daripadanya adalah atlet, manakala selebihnya adalah pegawai perubatan dan sekretariat. Malaysia akan menyertai 11 sukan daripada 14 sukan yang dipertandingkan. Pada penampilan di Para ASEAN Kuala Lumpur 2017, kontingen negara meraih 90 emas, 85 perak dan 83 gangsa untuk berada di tangga kedua keseluruhan di belakang Indonesia 126 emas, 75 perak dan 50 gangsa. Bagi jaguh memanah para negara Suresh Selvatambi, dirinya sudah bersedia memburu pingat emas di Sukan Para ASEAN Indonesia. Menurut atlet berusia 28 tahun ini, ketika ini segala persediaan telah dilakukan dengan baik bagi menghadapi tamasya berkenaan. Antara persiapan yang telah dilakukan Suresh adalah mengatasi masalah gementar yang dihadapinya dengan bantuan pakar psikologi. Saya confident ni sebelum ni saya memang perform, tapi nervous tu buat saya jadi tak perform sangat. So kali ni saya dah prepare dan saya dah jumpa psikologi semua untuk nak buat apa hilangkan nervous tu. So dia orang dah bagi idea untuk saya. So saya tengah cuba benda tu. So harap saya boleh pergi. Harapan for this memang saya target goal. So saya akan bawa goal.
Atlet memanah kelahiran Kedah itu ditemui semasa lawatan Ketua Kontijen Malaysia Kolonel Mat Muazzam Arifin yang melawat latihan atlet para di ibu negara. Suresh merupakan pemenang pingat emas acara recurve lelaki terbuka di kejohanan memanah para dunia Belanda pada 2019. Sukan para ASEAN Indonesia dijadual bermula dari 30 Julai hingga 6 Ogos. Dalam pada itu, skuad renang para kebangsaan sudah bersedia memberi cabaran Indonesia. Bagi perenang para negara Muhammad Nur Syaiful Zulkafli, dia yakin mampu menyumbangkan pingat emas untuk kontingen negara. Dalam pada itu, Nur Syaiful turut menyasarkan untuk mengekalkan kedudukan ranking pertama dalam kategori kegemaran, iaitu 50 meter gaya bebas. Dan semua berjalan dengan lancar. Kita orang still training sampai kita orang pergi dekat Indonesia. Untuk saya, favorite event saya untuk 50 free, saya target emas lah dalam acara tu. Kita dengan manager adalah Puan Intan. 8 Jalur gemilang berkibar megah di Portugal selepas tamat pusingan kelima kejuaraan Junior GP Dunia FIM 2022 semalam. Ini selepas pelumba muda negara Sharifuddin Azman berjaya menduduki tempat kedua pada perlumbaan di Litar Algarve tersebut. Memulakan perlumbaan di petak kedua, Sharifuddin atau lebih popular dengan panggilan Damok menamatkan perlumbaan dengan catatan masa 29 minit 07.323 saat. Gelaran juara menjadi milik rakan sepasukannya Jose Rueda dari Spanyol dengan catatan masa 29 minit 00.772 saat. Tempat ketiga pula dimenangi seorang lagi penunggang Spanyol, Andren Cruces yang menggunakan General KTM. Ini merupakan kali ketiga Damok meraih podium kedua selepas turut meraih kedudukan sama pada dua perlumbaan di Litar Catalunya bulan lalu. Keputusan di Portugal turut menyaksikan Damok kini menghuni kedudukan kedua keseluruhan kategori Junior GP 2022 selepas mengutip 97 mata dengan baki 3 lagi pusingan. Sukan Pelayaran Malaysia melayakkan diri ke siri final Piala Emas Liga Pelayar SSL di Bahrain. Pasukan negara berjaya mengesahkan tempat selepas menamatkan terakhir di Switzerland pada Ahad di tempat ketiga. Menurut kenyataan pasukan SSL Malaysia, pasukan yang digelar The Monsoon itu menjadi skuad kedua daripada kumpulan 7 pusingan 5 yang layak ke siri final yang dijadual pada November ini selepas pasukan Afrika Selatan. Pada akhir perlumbaan 4 hari itu yang bermula Khamis lepas, Malaysia mengumpul 12 mata untuk meraih tempat ketiga. Afrika Selatan secara rasmi menempah tiket ke Bahrain pada Sabtu selepas mengumpul 3 mata maksimum dalam 4 perlumbaan sekaligus muncul juara bagi kumpulan 7 dengan 19 mata. Pasukan lain yang telah layak antaranya Ukraine, Thailand, Oman, Chile, Portugal, Republik Czech, Slovenia dan Ireland. Seri final Piala Emas SSL di Bahrain dijadual berlangsung mulai 28 Oktober hingga 20 November 2022. Kejuaraan olahraga dunia di Oregon, Amerika Syarikat. Pelari 400 meter wanita negara Shereen Sampson-Villeboy gagal menyerlah dalam penampilan sulungnya di kejohanan ini. Menurut laman web kejohanan, Shereen hanya merekodkan 53.56 saat dalam aksi saringan kumpulan ke-6 di Stadium Hayfield. Ia sekaligus menyaksikannya gagal ke pusingan separuh akhir selepas menduduki tempat ke-42 daripada 43 secara keseluruhan. Hanya 3 pelari terpantas dalam setiap kumpulan diikuti 6 terpantas secara keseluruhan layak untuk mara ke separuh akhir.
Rekod itu juga jauh ketinggalan daripada catatan terbaiknya 52.68 saat yang dilakukan ketika merangkul emas 400 meter pada kejohanan olahraga Division 2 di Michigan, Mei lalu. Sementara itu, bintang pecut wanita Jamaika Shelly Ann Fraser-Pryce mencipta sejarah selepas meraih pingat emas acara pecut 100 meter di kejohanan dunia ini. Ia merupakan gelaran dunia kelima dalam kariernya. Di usia 35 tahun, Fraser-Pryce yang juga seorang ibu mempamerkan larian cukup bertenaga untuk mencatat masa 10.67 saat yang juga merupakan rekod kejohanan. Pelari itu sebelum ini pernah memenangi acara sama pada 2009, 2013, 2015 dan 2019. Lebih manis, dua rakan senegaranya, Sharika Jackson dan juara Olimpik 4 kali, Elaine Thompson-Herah meraih pingat perak dan gangsa. Ini adalah kali pertama dalam kejohanan olahraga dunia sesebuah negara menyapu bersih pingat dalam acara pecut 100 meter wanita. Baiklah, edisi Sukan 18 Julai berakhir di sini. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Kita akan kembali bersama Syaril dan juga Aizah selepas ini. Dengan ini, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Masih bersama Berita Perdana. Pejuang negara adalah perwira yang sering dihormati. Ya, Syaril. Dan siapa sangka anak kecil memahami konsep tersebut dan menyanjungi perwira negara. Ya, kita ikuti paparan #malam ini. Dapatkan restu wira negara. Itulah video menyentuh hati apabila seorang kanak-kanak perempuan memeluk malah mencium kaki seorang askar. Gadis kecil ini dikatakan cuba mendapatkan restu daripada individu yang dihormatinya. Ahli Politik India PC Mohan berkongsi video ini di Twitternya memuji semangat patriotik kanak-kanak tersebut yang pastinya disemai oleh ibu bapanya. Sehingga kini video berkenaan telah mendapat 1.3 juta tontonan. Ini pula kisah sedih seekor kambing menangis sambil dipeluk pemiliknya. Haiwan ini dipercayai berasa sedih setelah menyedari dirinya akan dijual. Rakaman video ini mengundang pelbagai reaksi warganet. Ada yang turut beremosi dan ada juga yang mengecam tindakan pemilik haiwan tersebut. Dan ini pula sebatang pokok terbelah dua selepas disambar petir. Video dikongsikan The Vegan di Twitter sebelum itu merakamkan bunyi dentuman petir beserta nyalaan api yang menyambar pokok berkenaan. Akibat sambaran itu, batang pokok tersebut berubah kehitaman dan terbelah dua di bahagian tengah. Lokasi sebenar kejadian tidak dapat dipastikan. Baik, Berita Perdana 18 Julai 2022 berakhir di sini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.
sehingga dikatakan di pekan-pekan di sempadan Siam tak putus bekalan minyak subsidi kita dijual di sana dengan harga sampai